Tetapi dia telah dipenjarakan, dia telah diaibkan. Dan dalam tweet masa itu pun dah ada Twitter. Wa qalat niswatun fil Madinah. Mengapa Allah SWT menggunakan kalimah ini ya? Menarik ya. Wa qalat niswatun fil Madinah. Qalat bermakna feminin, orang perempuan yang berkata-kata. Niswah memanglah perempuan. Wa qalat niswatun fil Madinah. Madinah adalah bandar ya. Community urban, masyarakat terpelajar dan urban dalam bandar itu terdiri daripada kalangan perempuan. Rupanya sejak dulu lagi mereka sukakan gosip. Sekarang baru kurang sikit ya. Jadi kurang sikit dengan marah saya dah kata kurang sikit. Perempuan pada lazimnya sukakan gosip. Saya dapat cerita orang perempuan Mesir sebelum revolusi dulu. Bila dia telefon, bil telefon dia sampai ribu-ribu kerana isteri dia bila call satu-satu berjam-jam baru dia berhenti cakap. Panjang dia berletih dalam telefon. Jadi dalam komuniti Madinah di Mesir pada waktu itu ditweetkan bahawa Zulaikha telah cuba menggoda Yusuf alaihissalam. Jadi satu berita ya. Tetapi yang pentingnya Yusuf dipenjara. Walaupun Yusuf orang baik, dia bukan nak ambil jawatan Perdana Menteri, dia bukan gila kuasa. Isteri orang pun dia tak ambil, takkanlah jawatan Perdana Menteri dia nak ambil. Tapi tak, masuk penjara. Jadi tidak semestinya orang masuk penjara ni orang jahat. Setengah tempat orang baik masuk penjara, setengah tempat orang jahat jaga penjara, kontrol penjara. Jadi setengah tempat Malaysia kita tak tahu ya. Jadi kenapa saya bawa cerita ini? Supaya saudara lebih kritikal. Dan Quran ajar kita kritikal. Dan Quran menarik ya. Cuma bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Quran is very interesting ya. Kemudian dalam kisah Ashabul Kahfi ya, fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila al-Madinah. Sekali lagi Madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum biridkin minhu wa liyatalattaf wa la yash'iranna bikum ahada. Apa pelajarannya? Budak-budak ini masuk dalam gua, sebagian adalah profesional, bukan budak kampung ya. Jangan nampak budak masuk dalam gua itu budak kampung. Tapi oleh kerana kerajaan dia mempunyai polisi, mana-mana orang beriman dia harass, maka budak ni nak selamatkan dia punya pegangan, maka dia bersembunyi buat sementara. Bila dia sembunyi, kita semua tahu dia tertidur kerana Tuhan nak buktikan Allah SWT berkuasa hidupkan balik orang mati. Dia tidur sekali dengan anjing dia, dan dia bawa sedikit wang. Dipanggil warik. Warik kalau kita buka kamus adalah beberapa keping ataupun duit perak ya. Masih sama dengan dinar, masih sama dengan dirham tadi, beberapa keping duit perak. Bila dia tersedar, dia nak makan, dia lapar, maka dia minta satu orang kawan dia pergi ke shopping mall beli roti dengan biwarithikum hadhihi ilal Madinah. Saudara bayangkan selepas 1000 tahun kepingan perak tadi masih ada nilai pada 21st century. Means that by time gold and silver concede dia punya value sampai sepanjang masa yang begitu panjang. Hari ini bila kita perkenalkan balik dinar dirham, bukan untuk kerajaan Kelantan, tetapi untuk kita semua. Sekarang saya nak offer saudara-saudari jadi wakil jualan dinar dirham Kelantan di Universiti Malaya. Siapa nak angkat tangan? Sampai kena undi ya. Tak apa, ramai kita pakai bagi college. Kita nak merakyatkan dinar dan dirham. Kerana saya sendiri as a personal, bila saya simpan benda ni, dapat gaji saya beli, saya simpan dapat gaji saya beli, saya simpan dapat gaji saya beli, saya tahu nilai dia appreciate. Kalau saya simpan dalam bank banyak tu pun tak akan dapat
Kalau 108% tadi, saudara kena simpan 18 tahun, belum dapat, sama dengan 5 tahun equivalent peningkatan. Jadi kenapa kita tak nak gunakan peluang ini, sementara orang lain belum sedar? Dan kerajaan Kelantan melalui KGT beli balik. Kalau saudara nak cash, saudara kata nak cash, saudara nak beli, nak jual sebahagian, kita beli balik dan kita jual balik pada orang lain. Atau saudara-saudari boleh jual sama sendiri, orang lain nak beli. Dan masa hari ini kita determinkan, kita tentukan dan kita maklumkan harga ni setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Ahad, di mana emas dan perak tidak diniagakan di pasaran komoditi London. Hari lain semua dapat harga. Tiap-tiap hari kita update the price. Jadi kalau saudari nak jual, saudari boleh jual pada harga semasa. 3 hari pegang pun dah dapat dah RM1, RM2 satu keping. Tak ada duit nak beli dinar, beli dirham, no problem. Masih juga sama, kerana dirham pun appreciate. Masa kita lancar dirham bulan Ramadan lepas, harga dia RM13. Harga semalam ialah RM25, bermakna naik RM12 dalam masa 5 bulan. Ya, jadi tak adalah mustahil sudah kita ada duit nak pegang beberapa keping dirham, mustahil. Ya, dan kenapa kita nak jadikan ini sebagai alat transaksi yang kita panggil dalam istilah wang? Ya, ramai orang terkejut, Kelantan nak guna wang sendiri. Menteri, Timbalan Menteri bagi amaran, tak boleh, tak boleh. Ya, jadi kita semua tahu wang. Saudara belajar dari tingkatan 6 saya ingat tentang money, kan? Dalam ekonomi, saya rasa kalau fakulti ekonomi tahun pertama tentang money. Apa fungsi wang? Fungsi wang ialah antara lain to preserve the value. Fungsi wang yang lain ialah medium of exchange. Fungsi wang yang lain apa nama lagi, ukuran nilai. Bagaimana kita nak ukur nilai sesuatu benda. Sebenarnya semua fungsi ini ada dalam dinar dan dirham. Kalau saudara pegang dia saja as a saving, saudara dah untung. Kalau saudara guna dia as a transaction, lagi untung. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita dapat beasiswa, ataupun dalam kes saya dapat gaji pada akhir bulan, 23 hari bulan saya dah terima gaji. Kalau saya convert sebahagian kepada dinar dan dirham, kemudian hujung bulan saya tak cukup duit, saya kena clearkan beberapa bills, kena bayar tiket kapal terbang nak datang sini, kecuali mesti bayar-bayarlah hari ini. Tapi rasanya mungkin saya kena bayar sendiri, kan? Kalau bayar, alhamdulillah lah, kan? Kalau tak bayar pun tak ada masalah. Itu contoh saja, ya. Jadi saya kena jual dinar saya. Tapi daripada hujung bulan 2 sampai sekarang, saya dah untung beberapa ringgit atas dinar dan dirham saja. Ya, bila saya jual semula, saya dah untung. Sudah dibayangkan kalau kita bertransaksi secara meluas dengan dinar dirham, semua orang akan dapat faedah. Jadi sebab itulah kita memperkenalkan dinar dan dirham. Dan sekarang kerajaan Perak perkenalkan dinar dirham. Sudah bayangkan kita lancar ini pada tahun 2007. Kerajaan Perak lancarkan 2011. Berapa jarak pemikiran di antara Kelantan dan Perak? Ya. Jarak masa saja kurang-kurang 4 tahun. Ya. 4 tahun selepas Kelantan buat, baru Perak nak buat. Ya. Jadi saudara nak pilih yang lembab atau yang laju sikit? Ya. Kalau nak pilih yang lembab, pilih ala Perak, ya. Nak pilih yang laju sikit, pilih model Kelantan. Ini dalam kerangka kita ada kuasa politik yang sangat kecil. Bila kita mula-mula nak lancar dinar dirham, kita pun takut. Sebab itu kita macam-macam cara kita benakan, ya. Kita takut kerajaan pusat bertindak, rampas dinar kita dah miskin. Tapi alhamdulillah, bila kita katakan kita lancarkan perlahan-perlahan dan orang mula terima. Sebab itu mula-mula dulu saya kata hanya untuk mas kahwin. Benda lain pun boleh guna, tapi kan kita nak conditionkan pemikiran orang yang belum faham bahawa ini untuk mas kahwin. Actually, kalau kita berdagang lagi untung. Dan dalam
teknologi sekarang, kita ada dua aspek. Aspek yang pertama, physical coin. Minta maaf saya tak bawa coin tadi, Toko Umar mungkin ada tunjuk tadi. Nanti saya cari kat mana nanti hilang coin saya itu. Banyak ringgit juga ya. Jadi physical coin, saudara tak mesti bawa physical coin. InsyaAllah kita akan introduce electronic card to represent the physical coin. Saudara boleh simpan physical coin itu di wadi'ah ya. Wadi'ah, mungkin Dr. Umar dah terangkan. Wadi'ah ialah safekeeping, satu institusi yang mesti diwujudkan untuk menyimpan benda ini ya. Dan kita ada wakalah. Jadi menunjukkan sistem ekonomi kewangan Islam sudah detail. Ada minting, ada dinar dirham, ada wakalah, ada wadi'ah, dan insyaAllah kita berkembang kepada penggunaan kad elektronik. Jadi saudara-saudari hanya nanti satu masa Kerajaan Kelantan akan perkenalkan kad elektronik dinar. Saudara simpan physical dinar di bank, di wadi'ah kita, saudara-saudari hanya bawa elektronik kad, dan saudara-saudari boleh berinteraksi dengan menggunakan dinar base. Dinar memang ada physically, jangan tak ada. Kalau tak ada, tak boleh, kena ada physical. Tetapi interaksi dia boleh menggunakan kad elektronik. Jadi akan lebih canggih. Kita boleh pergi ke luar negara satu masa, kita nak beli apa-apa benda, import export, kita boleh bayar dengan dinar dan dirham. Dalam rangka Kerajaan Kelantan, kita nak kembangkan menjadi mata wang serantau, bukan mata wang saya tarik balik ya, menjadi alat pelaburan serantau ya. Kita bayangkan di Indonesia sekarang ada 10 operator dinar dirham macam Ustaz itu tadi yang bentang kertas ya. Misal kata logam mulia, dinar apa benda dekat Jakarta, mereka dah ada networking. Dan saudara-saudari bayangkan pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia ya, mereka dikendaki letakkan deposit, majikan mereka kena letak deposit dengan pemerintah, dengan kerajaan. Kalau kita kata sesiapa nak kerja di Kelantan daripada Indonesia, depositnya adalah dalam bentuk dinar